Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan PDPR kita walaupun COVID-19 ni melanda kita kan. InsyaAllah kita berdoa pada Allah semoga Allah angkat semua penyakit-penyakit, aman dunia kita. Okey, cikgu nak sambung PDPR kita pada hari ini, iaitu perkara ibadat. Okey. Sebelum cikgu teruskan, kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, anak-anak, hari ni cikgu sambung lagi PDPR kita di dalam perkara ibadat yang bertajuk wudu. Okey, sebelum ini cikgu dah telah menerangkan apa itu wudu, apa dia fardu wudu pada slot yang sebelum ini. Okey, cikgu harap mesti ada yang mengingati apa tu erti wudu kan. Okey, apa dia fardu wudu? Okey, dan apa dia sunat wudu, apa dia lafaz-lafaz ketika kita mengambil wudu kan. Okey, apa dia bacaan dia kan. Okey, hari ini cikgu meneruskan lagi pelajaran ibadat ini, iaitu di dalam tajuk apa dia ni, perkara yang membatalkan wudu. Okey, nanti boleh semak dalam kitab muka surat 11. Okey, apakah dia perkara yang boleh membatalkan wudu? Iaitu yang pertama cikgu tulis di sini, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur seperti air kencing, tahi, kentut ataupun darah. Okey, apa itu kubul? Okey, kubul itu ialah tempat keluar air kencing. Apa itu dubur? Dubur ialah tempat keluar tahi. Jadi kalau keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, contohnya keluar air kencing, keluar tahi, kentut, darah, kan? Itu boleh membatalkan wudu. Okay, kita tengok yang kedua, tidur tidak tetap punggung. Yang kedua tu, tidur tidak tetap punggung, iaitu boleh membatalkan wudu. Okey, tidur di dalam keadaan duduk. Okey, kalau kita tidur duduk, punggung kita terletak di lantai, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu iaitu tidur yang tidak tetap punggung. Kalau kita tidur terbaring, kalau kita terbaring, tidur terbaring, batallah wudu kita. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, hilang akal sebab mabuk, pitam, gila atau sakit. Itu membatalkan wudu kita. Mabuk yang disebabkan oleh minuman arak, membatalkan wudu. Kalau siapa yang minum arak, dia akan hilang akal. Siapa yang minum arak, dia akan mabuk. Siapa yang minum arak, dia berdosa besar. Jadi elakkan. Hilang akal sebab mabuk minum arak. Macam minum arak ke apa-apa kan. Lepas tu dia pitam, dia gila ataupun sakit, boleh membatalkan wudu kita. Okey, kita tengok yang keempat.
Apa dia perkara yang keempat yang boleh membatalkan wuduk? Iaitu menyentuh kubul dan dubur. Tadi cikgu dah cakap kan, kubul apa, dubur apa? Ia adalah kemaluan. Menyentuh kubul dan dubur dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Atau jari. Jari kita ni. Sama ada sengaja ke ataupun tidak sengaja, batal wuduk kita. Okey. Sebab tu kalau ada air wuduk, jaga tangan kita ni. Jangan sentuh kemaluan kita. Jangan sentuh kubul dan dubur. Boleh membatalkan wuduk kita. Okey, kita tengok yang kelima tu. Yang cikgu tulis tu yang kelima, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Mahram ni halal nikah, boleh berkahwin. Kalau lelaki, contoh kalau adik lelaki, dia terpegang pula kulit maknya. Batal tak? Tak batal. Sebab adik lelaki dengan mak tak boleh kahwin, tak boleh sebab dia mahram kita, tak boleh berkahwin. Contoh kakak kita, dia ada sembahyang, lepas tu dia terpegang ayah. Batal tak? Ya, betul, tidak batal sebab itu adalah mahram kita. Jadi siapa yang kita tidak boleh berkahwin, maksudnya ada hubungan, kalau kita ada sembahyang, kita terpegang ayah kita ke, terpegang mak kita ke, terpegang kakak kita ke, itu tidak membatalkan sembahyang. Yang membatalkan sembahyang ni iaitu lelaki dan perempuan yang tiada hubungan. Contohnya kalau dekat sekolah, kan kita ada kawan perempuan, ada kawan lelaki, itu batal. Kalau awak lelaki tu ada air sembahyang, lepas tu dia sentuh kawan perempuan dia, itu batal. Okey. Apa tu? Kalau cikgu nak beritahu tadi, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan, kalau dia tak ada lapik, contohnya dia terus sentuh je kulit tu, terus je sentuh kulit kawan perempuan dia tu, itu batal. Kalau berlapik, contohnya dia tersentuh baju, baju dia pegang baju je, itu tak batal sebab dia berlapik. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya. Apakah perkara makruh ketika berwuduk? Okey, tengok. Perkara makruh ni adalah perkara makruh adalah perkara yang kita kena tinggalkan. Kita kena tinggalkan. Kalau kita buat perkara makruh ni, dia akan akan mengurangkan pahala kita. Kalau kita tinggalkan perkara makruh ini, kita akan mendapat pahala. Jadi jangan buat perkara makruh. Apa dia? Yang pertama, makruh guna air berlebihan. Jangan ambil air wuduk tu sampai banjir bila air, sampai penuh baldi tu kan. Kena bersederhana. Okey, guna air berlebihan makruh wuduk. Okey, yang kedua, membasuh anggota wuduk lebih 3 kali makruh. Sekurang-kurangnya kita basuh wuduk kita 3 kali sahaja, jangan lebih. Jangan 4 kali, 5 kali, 6 kali, jangan. Kalau lebih makruh. Okey, kalau kita buat 3 kali dapat pahala. Okey, contoh kalau kita nak basuh muka, basuh 3 kali dengan sempurna. Okey, yang ketiga, meminta orang lain sempurnakan wuduk tanpa keuzuran. Tak boleh lah. Orang yang tak sihat baru kita boleh ambilkan wuduk. Kalau kita sihat, kita kena ambil wuduk kita sendiri. Jangan suruh siapa-siapa. Jangan suruh mak, malaslah nak ambil wuduk. Boleh basuhkan tak mak boleh tak ambilkan wuduk kita, boleh tak basuhkan kaki kita, boleh tak basuhkan tangan kita. Itu tak boleh. Itu boleh itu nanti boleh mengurangkan pahala kita. Itu adalah perkara makruh. Kalau kita sihat, kita
Kena ambil sendiri wuduk. Kita tak boleh suruh-suruh orang. Okey. Kita tengok seterusnya. Yang keempat, apa dia? Mendahulukan anggota sebelah kiri. Makruh. Kalau kita nak ambil air wuduk, air sembahyang, kita mulakan dengan anggota sebelah kanan. Dapat pahala. Okey. Ingat, ambil air wuduk. Kalau kita nak basuh tangan, mulakan daripada tangan kanan, baru tangan kiri. Kalau kita nak basuh kaki, mulakan dulu kaki kanan, barulah kaki kiri. Okey. Kita teruskan lagi. Yang kelima, bercakap. Cakap ketika wuduk. Ingat, ketika ambil sembahyang, mulut kena tutup, kena senyap. Kalau kita bercakap ketika ambil wuduk, makruh wuduk kita, mengurangkan pahala kita. Kalau kita senyap, diam aja ketika berwuduk, Allah akan bagi pahala kepada kita. Ingat, ambil air wuduk tak boleh bercakap-cakap. Okey, dan yang terakhir sekali, kita tak boleh mengelap air wuduk. Kita tak boleh mengeringkan ataupun kita tak boleh mengelap air wuduk kita yang ada kat muka ni dengan baju kita ataupun dengan kain ke apa-apa, dengan tuala tak payah. Kalau kita lap, makruh. Sebab tu kalau ada air sembahyang dekat muka kita, dekat tubuh badan kita, biarkan dia kering sendiri. Sebab apa? Apabila ada air wuduk pada tubuh badan kita, sepanjang ada air wuduk ke badan kita, ke muka kita, selagi itulah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Okey. Lagi satu, kalau ada kita mengambil air wuduk, kita jangan renjis-renjis pada kawan-kawan kita, kepada adik-adik kita, kepada kakak ke abang kita. Jangan. Kalau kita ada air wuduk, kalau kita renjiskan kepada orang, sebanyak mana kita renjis pada orang itu, sebanyak itulah nanti dosa kita dapat, dan sebanyak itulah nanti syaitan akan mengganggu kita. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita nak solat, terdapat gangguan lah. Ingat nak main lah, ingat nak main game. Tak boleh. Ingat, kalau kita ada air wuduk, jangan kita lap. Kalau kita ada air wuduk, jangan kita renjis-renjis pada orang. Okey. Itu dia perkara makruh ketika berwuduk. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang terakhir di sini, apakah kebaikan kalau kita berwuduk? Ingat, kita wuduk ni ketika nak ambil sembahyang. Okey, bukan ketika saja nak ambil sembahyang tau. Bila-bila masa je kita boleh ambil air wuduk. Dengan ada air wuduk, kita akan dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Bila kita ada air wuduk, kita akan dapat syaitan akan lari daripada kita. Syaitan tak akan usik kita. Syaitan tak akan bisik-bisik kita kerana kita ada air wuduk. Apa dia kebaikan berwuduk? Okey, kita tengok yang pertama, iaitu bersuci, sebahagian iman. Ingat, bila ada air wuduk, kita akan suci. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Okey, yang kedua, bila kita ada air wuduk, kita mendapat pahala. Ya Allah, senangnya nak dapat pahala. Bukan ambil sembahyang je kita kena ada wuduk tau. Lepas habis sembahyang pun belum kering air sembahyang kita belum kering. Okey, tak apa. Bila kita terkentut ke, nak ambil air wuduk lah. Tak apa, digalakkan. Lagilah kita mendapat pahala. Orang yang sentiasa berwuduk, mukanya akan sentiasa bercahaya di sisi Allah Ta'ala. Okey, ingat mendapat pahala yang kedua tu. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, menghapuskan dosa kecil. Ya Allah, rupa-rupanya dengan berwuduk, kita dapat menghapuskan dosa kecil. Ingat tu anak-anak, sentiasalah kita ni berwuduk. Kalau nak ambil air kecil, kalau kita pergi bilik air, buang air kecil, dah basuh, terus ambil air wuduk, walaupun belum masuk waktu azan, belum masuk waktu solat. Tak apa.
kita latih diri kita sentiasa berwuduk, sentiasa berwuduk sebab berwuduk tu adalah perkara yang baik, dapat pahala, macam-macam kita dapat kebaikan berwuduk, menghapuskan dosa kecil. Okey, yang keempat, kalau kita berwuduk, kita dapat meningkatkan darjat di sisi Allah Subhanallah. Ingat nak-nak, jangan lupa berwuduk setiap hari. Okey. Dan yang kelima, bila kita berwuduk dapat membuka pintu ke syurga. Tengok tu, bila kita berwuduk kita dapat membuka pintu ke syurga. Sebab tu cikgu galakkan anak-anak sentiasa berwuduk. Okey, kita teruskan lagi. Tengok yang keenam. Yang keenam, memberi cahaya di akhirat. Apabila kita berwuduk dengan sempurna, berwuduk dengan sempurna, Allah akan memberi cahaya kita di akhirat. Di dunia pun Allah memberi kita cahaya, di sisi Allah. Okey, yang ketujuh, kebaikan berwuduk ialah dapat membuka ikatan syaitan. Syaitan ni musuh umat Islam. Jadi, kalau kita nak membuka ikatan syaitan, kita kenalah sentiasa berwuduk. Macam mana nak buka ikatan syaitan? Syaitan ni sebenarnya dia hidup kat dalam badan kita. Apakah cara kita nak keluarkan dia daripada tubuh badan kita? Kita kena sentiasa berwuduk, insya-Allah. Yang penting kita berwuduk dengan sempurna, dengan betul lah. Jangan sembarang je. Okey. Seterusnya, yang ke-8, kebaikan berwuduk dapat memelihara kebersihan diri. Ingat, kebaikan berwuduk dapat memelihara kebersihan diri. Okey anak-anak, yang terakhir sekali, apakah kebaikan berwuduk? Apa dia? Okey, pandai. Iaitu dapat melaksanakan solat. Apabila kita berwuduk, kebaikan yang kita dapat melaksanakan solat dengan baik, dengan khusyuk, dan juga kita dapat melaksanakan juga ibadat-ibadat yang lain. Okey anak-anak, ingat, itulah kebaikan berwuduk. Jadi kita kena amalkan. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa berwuduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwuduk. Kalau batal, ambil lagi air wuduk. Ambil lagi air wuduk tu. Sebab apa? Sebab itulah banyak kebaikan yang kita dapat daripada berwuduk. Sebab salah satunya tadi yang kita belajar, dapat menghapuskan dosa kecil, dapat meningkatkan darjat kita di sisi Allah. Allah sentiasa memandang kita saja sebab kita sentiasa berwuduk. Dengan berwuduk kita dapat membuka pintu ke syurga. Kalau kita buat, kita dapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dapat syafaat, pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ingat anak-anak, sentiasalah perhiasi diri kita, perbaiki diri kita dengan berwuduk. InsyaAllah dengan adanya wuduk, diri kita akan sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebab kunci syurga adalah solat. Kunci solat adalah bersuci. Ini berwuduk. Okey anak-anak. Okey, sebelum cikgu akhiri ni pelajaran kita pada hari ini, kita bersama-samalah memanfaatkan wuduk ini. Sebab apa? Bila kita ada sentiasa berwuduk, kita akan sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tapi kita nak berwuduklah dengan sempurna, yang telah cikgu ajar di sekolah macam mana kan. Ataupun kalau awak boleh rujuk dekat mana-mana buku cara nak berwuduk, macam mana cikgu ajar. Kalau nak basuh tangan, pergelangan kita, celah-celah jari tu kita kena alirkan air. Kalau kita nak basuh tangan kita sampai ke siku, pastikan jangan belum sampai siku,
apa tu, tak kena air nanti kat siku tu. Pastikan lebih daripada siku pun tak apa, kena sempurna Lepas tu kalau nak basuh basuh kaki, basuh muka tu, betul-betul pastikan muka kita ni semua kena wuduk. Barulah Allah terima segala amal ibadat kita. Ya Allah, subhanallah, senang saja rupanya kalau kita nak mendapat pahala daripada Allah, iaitu kita kena perbanyakkan berwuduk. Sentiasa berwuduk. Batal je ambil wuduk. Batal je ambil wuduk. Sebab banyak kebaikan yang kita dah dapat. Okey anak-anak. Cikgu akhiri tajuk cikgu pada hari ini. InsyaAllah lepas ni cikgu akan bagi kerja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.